Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat Piala Ketua Menteri Sabah tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang Siaran Langsung. Saya, Muhammad Rusdan bin Martinus, merupakan tuan yang dipertua Dewan Anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan puja serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Malaysia Terengganu UMT selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Sedatun Nabila binti Muhammad Fazil, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Nur Pratu Widiana binti Muhammad Saufi, Yang Berhormat Menteri Pertama Anis Ayuni binti Muhammad Yusof, dan Yang Berhormat Menteri Simpanan Muhammad Hakimi. Pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada UiTM Cawangan Sabah, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Syed Hassan Iqmal bin Abu Bakar, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Nurul Fatihah Izzati binti Osman, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Nurdini Wardini binti Suryadi, dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Muhammad Asyari bin Markus. Hakim bagi pusingan ini ialah Cik Zaifila Farina Zainuddin selaku Ketua Hakim, Profesor Madya Dr. Abdullah Ibrahim selaku Hakim Kedua, Encik Nur Hakim bin Nur Hamidon selaku Hakim Ketiga. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati. Saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah SNJ Nokta Bertindih Kiblat Pembangunan bukan retorik politik. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Boleh dengar tak? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan, Barisan Pembangkang, hadirin hadirat warga Dewan yang bersidang sekalian. Demi memperjuangkan Sabah, hadir saya pada hari ini adalah untuk menggagaskan usul SMJ Noktah Bertindih Kiblat Pembangunan bukan retorik politik. Maka elok kiranya jika saya mulakan dengan status quo perdebatan kita pada hari ini. Sisi Dewan, pilihan raya negeri Sabah telah dijalankan pada 26 September 2020 dan setelah gabungan rakyat Sabah yakni GRS memerintah, Pelan Sabah Maju Jaya telah pun diperkedalkan. Pelan ini merupakan sebuah pelan yang lengkap dan holistik yang mempunyai teras pemulih daya dan hala tuju yang jelas yang juga mengambil tempoh 6 bulan yang diperuntukkan untuk merangka pelan strategi ini. Oleh kerana itulah wujudnya keperluan untuk kita berdebat pada hari ini sama ada SMJ ini adalah kiblat pembangunan dan bukannya retorik politik. Terus bergerak kepada frasa kita yang pertama iaitu frasa SMJ. SMJ ini adalah satu pelan pembangunan peringkat negeri yang bertujuan untuk meletakkan semula negeri Sabah di landasan yang tepat untuk menjadikan Sabah makmur dan sejahtera. 3 teras pelan ini adalah pertama, sektor utama fokus pertumbuhan ekonomi, kedua, modal insan dan kesejahteraan rakyat, dan ketiga, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau.
5 matlamat SMJ ini, pertama, membangunkan negeri dan mewujudkan rakyat yang bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Kedua, mengoptimumkan sumber dan kekayaan negeri untuk tujuan pembangunan. Ketiga, membangunkan modal insan. Keempat, merangsangkan pemulihan ekonomi. Dan kelima, memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Bergerak kepada frasa kiblat pembangunan bukan retorik politik. Secara literalnya, kiblat adalah sebagai panduan atau hala tuju. Pembangunan ialah perihal perkembangan dan bukan retorik politik ini. Retorik politik ini bermaksud kaedah memujuk dalam politik, yakni seni percakapan. Secara konseptualnya, kami katakan pelan SMJ ini adalah slogan jata negeri Sabah yang telah diangkat sebagai nama pelan sejak 2021 hingga 2025 yang membawa citra inklusif, milikan bersama dan kebertanggungjawaban setiap anak Sabah untuk menjayakan agenda pembangunan dan wawasan kemakmuran bersama 2030. Malah, pelan pembangunan SMJ berfungsi sebagai panduan hala tuju dasar dan program negeri Sabah bagi memandu pelaksanaan secara terancang untuk mencapai sasaran yang bertepatan dengan keperluan pembangunan negeri. Pembangunan apa? Kami katakan 3. Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan fizikal. Seterusnya, dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, kami katakan retorik politik adalah sebuah kaedah memujuk melalui bahasa lisan, visual atau tulisan untuk meraih perhatian dan sokongan untuk parti politik. Makna kata, retorik politik ini hanyalah janji-janji manis pihak politik. Seterusnya, maka kita dapat lihat dalam setahun pertama pun kita sudah ada pelaksanaan. Makna kata memang tujuan wujudnya SMJ ini sudah ada. Makna kata memang tujuan wujudnya SMJ ini sudah ada unjuran positif yang mana juga menjadi hujah rasional kami di meja kerajaan. Maka kami ukur kiblat di konsep kerajaan adalah apabila ada pelan yang menyeluruh dan ada pelaksanaannya yang berperingkat. Pada hari ini, kami katakan walaupun ada unjuran positif sebanyak 0.01% pun, itu telah membuktikan bahawa SMJ ini adalah kiblat pembangunan. Maka dalam hujah kami akan lakukan 3 analisis yang merangkumi 3 teras SMJ. Maka, 2 beban bukti yang akan kami tinggalkan kepada pihak pembangkang adalah buktikan kepada kami bahawa SMJ ini hanyalah sekadar janji manis yang menguntungkan ahli politik. Dan yang kedua, nafikan kapasiti SMJ sebagai hala tuju Sabah. Selesai pendefinisian. Silakan satu. Yang berhormat, pada hari yang berhormat katakan sebentar tadi, walaupun ada unjuran peningkatan sebanyak 0.5%, sudah layak kita panggil kiblat. Respon? Kami katakan sudah ada 0.5% pun itu sudah kira unjuran positif. Di mana dapatlah kami katakan ada unjuran positif, maka inilah kiblat sebagai kiblat pembangunan. Bergerak kepada hujah perdana kami di meja pembangkang, iaitu di bawah kerajaan, di bawah kata kunci pertumbuhan sektor ekonomi yang memberangsangkan. Dalam hujah ini kami ceritakan huruf S dalam pelan SMJ ini adalah untuk 3 sektor utama yang fokus pembangunan ekonomi. Iaitu pertama, sektor pelancongan di mana pembangunan projek Lok Kawi Resort City dengan nilai pelaburan berjumlah 7 bilion akan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan apabila projek ini siap sepenuhnya. Kedua, dalam sektor pertanian, telah pun membuka langkah pemulihan apabila kerajaan negeri menandatangani memorandum persefahaman dengan sebuah syarikat pengeluar utama produk berasaskan kelapa untuk membangunkan projek penanaman kelapa berhasil tinggi dengan nilai pelaburan 420 juta. Dan yang ketiga, sektor perindustrian di mana kerajaan negeri telah pun berjaya menarik pelaburan baharu berjumlah 4.2 bilion yang dimeterai dengan sebuah syarikat pada 26 Julai untuk membangunkan industri pembuatan kajang tembaga di Taman Perindustrian Kota Kinabalu dan akan beroperasi pada 2023. Maka rangkumannya, kita dapat lihat dalam 3 sektor utama pembangunan ekonomi ini ada unjuran positif
ada unjuran positif pelan pembangunan SMG ini terhadap pembangunan Sabah, di mana pelancongan membuka peluang pekerjaan, mendapat projek bernilai 420 juta dalam sektor pertanian dan mempunyai menarik pelaburan sebanyak 42 bilion. Maka kami katakan SMJ Noktah Bertindih adalah kiblat pembangunan dan bukannya retorik politik. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dihindar syaitan yang derajam. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Perwakilan Kerajaan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang, salam perdebatan saya titipkan pada sisi Dewan pada hari ini. Usul berbunyi, SMJ Noktah Bertindih bukan kiblat pembangunan. SMJ Noktah Bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik. Di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini kami percaya SMJ titik bertindih bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik. Warga Dewan sekalian, bangkit saja Perdana Menteri sebentar tadi mendefinisikan usul pada hari ini agak lompong. Yang pertama, bangkit, mereka ceritakan tentang bagaimana SMJ pada hari ini. Namun pada hari ini kami tidak ada masalah untuk menerima pendefinisian literal mereka pada hari ini. Namun mereka ceritakan sebentar tadi tentang pembangunan. Mereka asaskan pembangunan ini kepada tiga sektor. Yang pertama ekonomi, sosial, dan fisikal. Namun warga Dewan sekalian sedar ataupun tidak, dalam SMJ yang perlu kita fokuskan adalah tiga trust utama. Trust yang pertama, pertanian, industrian, dan pelancongan. Yang kedua, modal insan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau pada hari ini yang berhormat. Seharusnya dalam kita berbicara tentang SMJ pada hari ini, itu fokus utama kita. Maka pada hari ini barulah kita dapat ukur adakah SMJ ini kiblat pembangunan ataupun retorik politik semata-mata warga Dewan sekalian. Itu permasalahan mereka dalam mendefinisikan pembangunan pada hari ini. Seterusnya, mereka ceritakan kiblat pada hari ini sebagai satu arah tuju yang sebagai satu panduan arah tuju ataupun kiblat warga Dewan sekalian. Dan mereka mengukur bagaimana mekanisme untuk mengukur kiblat pada hari ini. Yang pertama, ada plan yang menyeluruh. Yang kedua, pelaksanaan progres warga Dewan sekalian untuk kita mengukur kiblat pada hari ini dengan hanya meletakkan progres 0,5% sahaja lalu kita layak panggil kiblat. Bagi saya ini satu pendefinisian yang tidak adil. Di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini kami memang tidak dapat buktikan. Kerana ini apa? Kerana ini adalah pelan 5 tahun. Kita harus berdiri dalam bumi yang nyata warga Dewan sekalian. Kalau sekadar 0,5% saja peningkatan, lalu kita nak tujukan 5 tahun, logika sekurang-kurangnya 25% lah. Kalau nak pun letak pendefinisian begini, itu perwakilan pihak kerajaan faham dalam sisi Dewan pada hari ini. Seterusnya, mereka ceritakan retorik pada hari ini hanya sekadar janji manis. Tahukah warga Dewan sekalian, retorik pada hari ini yaitu pertuturan atau tulisan yang menggunakan bahasa-bahasa kata indah menurut pusat rujukan persuratan Melayu pada hari ini warga Dewan sekalian. Lalu dalam retorik pada hari ini seharusnya perwakilan pihak kerajaan menceritakan kepada sisi Dewan bahwa SMJ ini merupakan satu retorik politik. Karena apa? Karena inilah buah-buah manis dan gula-gula ahli politik untuk merangkap undi warga Dewan sekalian. Dalam masa yang sama, mungkin ada plan pembangunannya, tapi layakkah kita panggil kiblat? Tidak warga Dewan sekalian. Maka di perwakilan pihak kerajaan pembangkang pada hari ini, kami bersetuju separuh saja dengan pendefinisian mereka. Ada pendefinisian yang perlu untuk kita timbang tarakan bersama-sama agar perkara ini lebih adil dalam perdebatan kita pada hari ini. Bagi kami, SMJ cuma hanya penjenamaan baru dalam pelan pembangunan yang sedia ada. Tahukah warga Dewan sekalian, menurut berita harian Metro, perpaduan dalam kalangan anggota Gabungan Rakyat Sabah dan Barisan Nasional penting dan perlu diteruskan. Mereka memerlukan Sabah Maju Jaya pada hari ini untuk menentukan hala tuju berpandukan manifesto pilihan raya yang
perkara ini adalah hanya gula-gula politik sahaja warga Dewan sekalian. Isu-isu yang mereka tunjukkan pada kerajaan, isu ini sudah usai dan diselesaikan sejak dahulu lagi, bukan saja sekarang nih warga Dewan sekalian. Oke, baiklah warga Dewan sekalian. Kita teruskan kepada sesi pengujahan kami warga Dewan sekalian. Maka dalam usul kita pada hari ini, kami melihatkan kepada SMJ bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik, melihatkan kepada gula-gula politik semata-mata sahaja warga Dewan sekalian. Sektor, maka dalam pengujahan saya pada hari ini di bawah kata kunci sektor pertanian, perindustrian, dan pelancongan. Saya tunjukkan Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan 561,8 juta telah dibelanjakan untuk sektor pertanian dalam belanjawan 2022 warga Dewan sekalian. Kini banyak lagi tanah yang belum kita majukan pada hari ini. Namun segala belanjawan ini telah digunakan setengah dan tanah-tanah ini telah digunakan untuk pembangunan perumahan. Ini menjadikan masalah utama warga Dewan sekalian. Duit dah guna, tiba-tiba pembangunan belum ada warga Dewan sekalian. Konon-kononnya duit yang digunakan ini untuk pembangunan pertanian. Tiba-tiba sekarang kita gunakan untuk pembangunan perumahan. Ini kiblat pembangunan yang mereka katakan. Bukan warga Dewan sekalian. Inilah yang kami katakan retorik politik semata-mata dalam sektor perindustrian dan pelancongan. Menunjukkan 111,2 bilion untuk pembangunan ini warga Dewan sekalian telah dibelanjakan untuk dalam pelan SMJ ini. Pusat Konservasi Orang Utan adalah salah satu hala tuju dalam SMJ ini. Namun pada hari ini yang kita lihat hanya sepilok saja warga Dewan sekalian. Kenapa? Dan itu adalah pelan-pelan pembangunan sebelum ini sahaja. Jadi di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini mempersoalkan apakah SMJ pada hari ini betul-betul kiblat pembangunan seperti pihak kerajaan katakan sebentar tadi. Karena apa? Yang kami lihat dengan progres yang sangat sedikit warga Dewan sekalian dan hala tujuh pada hari ini yang kita ingin capai 5 tahun. Bukan perkara yang panjang untuk kita capai 5 tahun dengan hanya progres yang cukup kecil pada hari ini, sekurang-kurangnya 50% lah. Karena apa? Karena kita ada 2 tahun lagi saja warga Dewan sekalian. Rangkuman ujah di perwakilan pihak kerajaan pada hari ini. Apabila kita lihat dalam sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan pada hari ini banyak perkara dan progres yang belum kita capai warga Dewan sekalian. Maka di perwakilan pihak kerajaan pembangkang pada hari ini, kami percaya SMJ bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik, melihatkan kepada SMJ sebagai gula-gula politik. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Boleh dengar? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Usul kita SMJ noktah bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini kita lihat betapa larinya kiblat perdebatan kita seawal bangkitnya Ketua Pembangkang dengan pembawaan bincang meja mereka. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, masalah pertama meja pembangkang pada hari ini apabila beliau katakan pihak kerajaan pada hari ini tidak tunjukkan teras SMJ itu sendiri kepada sektor perindustrian, pertanian dan pelancongan, seterusnya M, modal insan dan kesejahteraan rakyat, dan J, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini saya janjikan kepada anda semua untuk saya buktikan dalam hujah-hujah sebentar lagi. Seterusnya, apabila beliau katakan hanya 0.5% sahaja peningkatan bagi pelan 5 tahun. Hadirin, kalau kita nak jalankan satu pelan, bukan semalam kita bina, hari ini kita capai keseluruhannya. Ada masalah. Yang berhormat,
untuk kita capai dalam tempoh 5 tahun. Baru 1 tahun pertama sahaja kita lihat betapa banyak inisiatif dan unjuran positif yang kita dapat. Sudah tentu kalau kita kekalkan momentum, kiblat pembangunan akan kita capai. Seterusnya apabila beliau masuk katakan hujah mereka adalah berkenaan pembangunan yang tiada. Seterusnya progres yang sedikit. Hadirin hadirat sekalian, ini yang saya katakan. Masalah di perwakilan pembangkang, mereka harapkan kalau semalam kita bina, esok kita dah capai keseluruhannya. Apabila beliau kata sebanyak RM561.8 juta telah dibelanjakan. Hadirin, ini ada usaha, ada yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan kita sendiri untuk membangunkan negeri Sabah. Kita lihat, kalau benarlah ini semata-mata retorik politik, langsung tidak belanjakan wang-wang itu demi kesejahteraan rakyat Sabah. Mereka biarkan sahaja apa yang dijanjikan untuk rakyat Sabah. Namun dengan hadirnya Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya ini, kita lihat betapa banyak pihak kerajaan kita telah bangunkan untuk negeri Sabah. Laluan Yang Berhormat. Belanjawan yang telah dibelanjakan masih akan jadinya pembangunan-pembangunan yang akan berlaku selepas ini. Seterusnya, apabila kami tinggalkan beban bukti kepada mereka untuk tunjukkan kepada kita, untuk nafikan bahawa kiblat pembangunan, bahawa SMJ ini hanyalah retorik politik, namun mereka biarkan berkentayangan. Hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, apabila kami meminta untuk mereka tunjukkan kepada isi Dewan bahawa SMJ ini menguntungkan ahli politik, langsung tidak diceritakan oleh pihak pembangkang kerana sehingga duduk beliau hanya menceritakan masalah pembangunan dan progres yang sedikit. Takkan baru 1 tahun Pelan Pembangunan ini dilancarkan, terus Sabah terus maju sepenuhnya. Baiklah, sebelum bergerak kepada penghujahan, silakan satu. Oh, tiada. Baiklah, saya teruskan dengan penghujahan pihak kerajaan pada hari ini. Hadirin, kami bergerak kepada hujah 2 meja kerajaan, iaitu rentak pembangunan modal insan yang progresif. Baiklah, modal insan merupakan perimbangan fizikal yang berteraskan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangkumi nilai etika dan minda yang progresif serta kesedaran budaya yang tinggi. Manakala kesejahteraan rakyat pula demi keselamatan dan kesenangan rakyat di Sabah. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang kita tahu, Sabah antara negeri yang terjejas dari sektor pendidikan dan kesihatan, seterusnya kesejahteraan rakyat mereka. Namun, dengan adanya SMJ ini yang hadir sebagai sinar harapan untuk rakyat Sabah, walaupun baru saja diperkenalkan sejak 29 Mac 2021, dalam tempoh 1 tahun 7 bulan, kita lihat betapa banyak unjuran positif yang sudah diperoleh demi modul insan dan kesejahteraan rakyat. Itu yang kita katakan SMJ ini sebagai kiblat pembangunan. Kalau benarlah retorik politik, ia hanya akan menanam tebu di tepi bibir, langsung tiada pembuktian dalam usaha mereka. Tetapi banyak unjuran positif kita lihat. Apabila Ketua Menteri Sabah Haji Jinor mengumumkan bahawa akan menggunakan sepenuhnya pemberian kas sebanyak RM125.6 juta untuk membina rumah bagi golongan miskin tegar. Seterusnya, bukan itu sahaja, adanya pemberian kas kepada rakyat IPC seperti kita. Adanya Budi dan Bestari yang berfokus untuk pendaftaran IPC, baik bantuan instan komputer, bakti bantuan kas tunai peperiksaan. Di sini kita lihat bukan retorik politik seperti yang dicanang-canangkan oleh pihak pembangkang, kerana pihak kerajaan mementingkan SMJ ini untuk kesejahteraan rakyat. Mereka tidak pernah biarkan kesejahteraan rakyat di Sabah. Seterusnya, apabila pada 26 Mac 2022, kerajaan terus komited untuk melabur dalam bidang pendidikan demi anak-anak Sabah yang dalam keadaan daif. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Purut berkata sebanyak 113 sekolah daif di Sabah yang telah diamanahkan oleh beliau kepada beliau dengan kos keseluruhan projek sebanyak RM1.02 bilion. Hadirin, ini yang saya katakan. Kalau benarlah SMJ ini retorik politik, mereka akan biarkan saja kesejahteraan rakyat. Mereka hanya berjanji manis di awal, seterusnya rakyat. Namun, seperti yang saya tunjukkan kepada Isi Dewan, ini kita tunjukkan kiblat pembangunan sosial kepada rakyat di Sabah itu sendiri. Baiklah, bergerak kepada hujah 3 meja kerajaan, iaitu penambahbaikan jaringan infrastruktur. Hadirin, kalau retorik politik, pelan menyeluruh dan pelaksanaan yang berkesan takkan dijalankan sempatan silat. Sebaik sahaja SMJ dilaksanakan. Namun, setelah GRS memegang
Sabah pada tahun 2020, seterusnya dalam tempoh 6 bulan sahaja, SMJ ini diperkenalkan. Ini yang kita lihat betapa mereka ingin perjuangkan demi kesejahteraan rakyat Sabah. Mereka perkenalkan SMJ kepada rakyat Sabah untuk memajukan Sabah. Kita lihat betapa terjejasnya jaringan infrastruktur di Sabah apabila kemudahan asas pada tahun 2020, kemudahan asas infrastruktur di Sabah yang masih menjadi isu utama di Sabah seperti bekalan air bersih, elektrik, jalan raya dan liputan jaringan. Namun, sejak wujudnya SMJ diperkenalkan 105 projek infrastruktur baharu di Sabah. Kos bernilai RM1.9 bilion bagi menaik taraf kemudahan infrastruktur asas di Sabah. Hadirin, rangkuman yang mudah. Ini yang saya tunjukkan. Kalau saya nak cerita unjuran positif, sampai esok takkan habis. Itu yang saya kata. Ada unjuran positif daripada kita dapat peroleh daripada SMJ itu sendiri. Baiklah, di sini saya tunjukkan kepada Isu Dewan betapa SMJ ini adalah kiblat pembangunan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan pembangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara? Bismillahirrahmanirrahim. Kononnya nak perjuangkan Sabah, namun sayang sekali pembangunan kita hanya dipandang sebelah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Perwakilan Kerajaan, rakan-rakan perwakilan pembangkang, seterusnya warga Dewan yang sudi bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persidangan buat semua. Baiklah, usul pada hari ini masih lagi sama. SMJ, kiblat pembangunan, bukan retorik politik. Namun pada hari ini kami di perwakilan pembangkang, SMJ bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik warga Dewan sekalian. Baiklah, selaku pembangkang kedua di perwakilan pembangkang pada hari ini, mari bersama saya kita lihat bersama apakah masalah asas dan pertikaian major yang berlaku di perwakilan kerajaan pada hari ini, warga Dewan sekalian. Kita bermula dengan Menteri Kedua di seberang sana. Apabila hujah ketiga beliau berkata kuncikan modal insan yang positif, kononnya warga Dewan sekalian. Warga Dewan kata beliau terjejasnya pendidikan, kesihatan dan sebagainya warga Dewan sekalian. Warga Dewan, tahukah anda Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata antara faktor utama yang menyebabkan usaha menaik taraf dikekang ialah tanah sekolah masih belum dimiliki oleh JKPTG warga Dewan sekalian. Inilah dalam sektor pendidikan, mana kata pada hari ini Menteri Kanan Pendidikan kita sendiri pun sedar tentang perkara ini. Namun adakah penambahbaikan dilakukan? Memang benar saya tidak nafikan. Namun adakah peningkatan ini secara berterusan dan drastik warga Dewan sekalian? Tidak, saya kira begitu warga Dewan sekalian. Dan yang kedua, kata beliau kerajaan melabur untuk pelajar di Sabah warga Dewan sekalian. Ya, memang beliau katakan pada hari ini ada dana ini, ada dana itu, ada melabur ini, ada melabur itu. Kesan warga Dewan ditinggal sepi saja warga Dewan sekalian. Selesai hujah ketiga. Hujah kedua beliau penambahbaikan infrastruktur dalam SMJ warga Dewan sekalian. Warga Dewan, kata beliau adanya penambah infrastruktur dalam SMJ itu. Warga Dewan sekalian, tahukah anda, menurut Menteri Razzie Jidin berkata, sebanyak 282 projek menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan sebanyak 4.55 bilion ringgit Malaysia yang disediakan oleh kerajaan Malaysia, namun daripada 409 projek infrastruktur di Sarawak dan Sabah hanya mempunyai 111 projek kini yang siap sepenuhnya warga Dewan sekalian. Warga Dewan, dalam 4 tahun lagi hanya 1/4 daripada projek ini siap. Yang lain tergendala warga Dewan sekalian. Warga Dewan, memang pada hari ini kita bukannya ahli nujum. Hari ini dibuat, esok siap. Namun sepatutnya sebagai perwakilan kerajaan yang baik, anda tunjukkan
menunjukkan penambahbaikan ini secara berterusan. Bukan hari ini siap, esok berhenti, sambung lagi lusa warga Dewan sekalian. Bukan begitu yang berhormat. Sepatutnya anda tunjukkan bagaimana peningkatan ini secara sama. Peningkatannya secara sama, bukan hari berhenti sekejap, sambung esok, berhenti lagi sekejap warga Dewan sekalian. Selesai menteri kedua. Kita lihat pula Perdana Menteri yang saya kira pada hari ini cukup bermasalah warga Dewan sekalian. Apabila hujah perdana beliau berkata kuncikan pertumbuhan sektor ekonomi yang memberangsangkan dalam pertanian dan perindustrian. Pertama warga Dewan, apakah keadaan sebelum ini sehingga keadaan pada hari ini diwajibkan? Kedua, kononnya banyak aspek yang ditingkatkan dalam ekonomi. Namun Laluan yang berhormat. masih lagi peningkat warga Dewan sekalian. Tetap masih lagi dikatakan sektor ekonomi tidak memberangsangkan warga Dewan sekalian. Selesai hujah, kita lihat pula hujah di perwakilan pembangkang. Apabila hujah kedua kami modal insan dan kesejahteraan rakyat. Dalam hujah ini, dua perkara ingin saya sampaikan, dengar baik-baik. Apakah cabaran yang ada pada Sabah sehingga SMJ ini tidak membantu warga Dewan sekalian? Pertama, sukar merapatkan jurang antara pengetahuan, kemahiran berbanding keperluan industri. Kedua, kadar pengangguran Sabah 5,8%, 112.000 jumlah pengangguran berbanding tahun sebelumnya, yakni 4,9% warga Dewan sekalian. Dan yang ketiga, ketersediaan tenaga berkemahiran tinggi merupakan mampan kepada modal insan dalam sektor ekonomi. Namun begitu, lanskap pendidikan latihan negara tidak selaras warga Dewan sekalian. Mana kata pada hari ini, apakah kaitan kepada retorik politik? Apa kaitan dengan retorik politik ialah warga Dewan? Pada hari ini politik menjanjikan itu, menjanjikan ini. Namun apakah kesan dalam pembangunan Laluan yang berhormat. warga Dewan sekalian? Selesai hujah kedua. Hujah ketiga berkata kuncikan jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Dalam cabaran ini ingin saya tujukan kepada Pen Borneo warga Dewan sekalian. Negeri Sabah mempunyai jaringan jalan raya yang panjang berkeseluruhan lebih 20,000 km warga Dewan sekalian. Namun begitu, 48% tidak berturap, 34% jalan keliling luar bandar dan 11% jalan tanah warga Dewan sekalian. Apa yang ada pada SMJ sehingga perkara pembangunan diagungkan oleh Menteri Kerajaan Warga Dewan tidak pernah diceritakan. Kedua, masalah kemudahan asas dan infrastruktur seperti bekalan air bersih, elektrik, jalan raya, liputan jaringan telekomunikasi kekal menjadi isu utama di Sabah, juga diakui oleh kerajaan. Namun begitu, isu ini masih lagi dipandang sepi oleh SMJ itu sendiri, warga Dewan sekalian, khususnya di kawasan luar bandar warga Dewan sekalian. Juga kita tidak nafikan 7,7 bilion ringgit Malaysia persiapan Sabah Sarawak untuk beralih kepada teknologi 5G. Namun begitu warga Dewan, perkara ini masih lagi kekal sebagai manifesto, tidak pernah pun wujud dalam masyarakat kita pada hari ini warga Dewan. Di manakah peningkatannya warga Dewan sekalian? Sebab itu kami katakan di sini retorik politik ini sekadar gula-gula politik sahaja warga Dewan sekalian. Sayang, beribu kali sayang warga Dewan sekalian. Rangkumannya, kedua-dua hujah pada ini telah pun menjadi bukti betapa SMJ pada hari ini hanyalah kata-kata manis politik sahaja warga Dewan sekalian. Dan pada akhirnya bukanlah pembangunan yang menjadi kiblat pada hari ini warga Dewan sekalian. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu pendebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul pendebatan. Dipersilakan. Cubaan suara, boleh dengar ke? Boleh dengar? Okey, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan, Pembangkang serta sidang Dewan sekalian. Baiklah, selaku yang ketiga di meja kerajaan tercantik pada hari ini, saya mempercayai bahawa setiap insan adalah penyumbang masa depan negara. Pada hari ini kita membincangkan tentang Sabah, maka saya kira saya antara salah seorang penyumbang masa depan Sabah. Maka selaku yang ketiga pada hari ini, saya hadir untuk menyokong gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu SMJ, noktah bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik. Pada hari ini, selaku yang ketiga, saya akan respon terus kepada konsep bawaan dan hujah-hujah pincang di meja pembangkang. Baiklah, yang pertama, dalam
dalam konsep bawaan pembangkang hari ini kita telah pun lihat bahawa goyahnya konsep mereka kerana apa? Kerana pada hari ini mereka katakan SMJ noktah bertindih bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik melihatkan kepada apa? Melihatkan kepada gula-gula politik semata-mata. Namun jika kita analisis pembawaan mereka, tidak pun mereka tunjukkan di mana keadaan gula-gula politik semata-mata itu. Yang ada mereka bawakan hanyalah masalah. Dan pada hari ini jika kita lihat pembawaan mereka, usul mereka hari ini adalah apa? Mereka seakan-akan mengatakan SMJ noktah bertindih bukan kiblat pembangunan. Kerana apa? Mereka tidak nak bukan kiblat pembangunan. Kerana apa? Pada hari ini mereka hanya tunjukkan bahawa SMJ ini bukan retorik politik tetapi tidak pun menyentuh kiblat pembangunan yang dinyatakan dalam usul. Kerana apa? Pada hari ini kami telah tunjukkan ada unjuran-unjuran positif. Kami tunjukkan dari sektor tiga yang mengikut 3 teras SMJ itu, namun tidak satu pun dinafikan bangkit yang pertama ataupun yang kedua. Kedua-duanya tidak menafikan. Jadi saya kira mereka pada hari ini setujulah bahawa SMJ ini menganjur ada unjuran positif daripada SMJ ini terhadap pembangunan Sabah. Itu yang pertama, kegagalan utama mereka. Kemudian kita lihat pula hujah-hujah mereka. Dalam hujah pertama, kata mereka membuat hujah pada hari ini mengikut SMJ. Yang pertama, sektor pertumbuhan ekonomi. Dalam hujah ini mereka tunjukkan ada sejumlah 561.8 juta dalam belanjawan 2020. Sejumlah dana itu digunakan tapi tidak nampak hasil. Katanya bercakap mengenai pertanian tetapi tak ada pembangunan perumahan. Yang mana ni Muhammad? Tak ada korelasi atau tak ada perkaitan langsung. Takkanlah dana pertanian kita nak buat rumah yang Muhammad. Itu yang pertama. Jadi pada hari ini kita dapat lihat hujah pertama ini kita buang sajalah kedua dewan dia yang berhormat. Kemudian dia hujah kedua mereka modal insan dan kesejahteraan rakyat. Katanya pada hari ini terlalu banyak cabaran untuk rakyat hidup di negeri Sabah. Ada jurang pendapatan, ada kadar pengangguran. Yang berhormat, pada hari ini saya nak tanya pada yang berhormat sekalian, adakah masalah-masalah yang berhormat nyatakan ini masalah baru yang timbul disebabkan oleh kegagalan SMJ? Jadi saya katakan tidak. Kerana apa? Masalah ini telah lama berlaku. Itu yang perlu. Jadi pada hari ini kita katakan SMJ ini SMJ ini adalah kiblat pembangunan. Kerana apa? Pada hari ini yang amat berhormat Perdana Menteri telah bangkit menunjukkan bahawa menurut Ketua Menteri Sabah Haji Nur bahawa pembangunan projek Lok Kawi Raisin City dengan nilai pelaburan berjumlah 7 bilion ringgit akan mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan yang berhormat. 5,000 yang berhormat, bukan 5. Itu yang perlu difahami oleh pihak pembangkang pada hari ini. Kemudian hujah ketiga mereka menyatakan mengenai jaringan infrastruktur, jalan-jalan raya rosak, sekolah dan sebagainya. Yang berhormat, sebab itu pada hari ini kami tunjukkan bahawa dalam SMJ ini merupakan kiblat pembangunan kerana ada inisiatif-inisiatif untuk menambah baik, membaik pulih keadaan daif yang dicanang-canang oleh meja pembangkang pada hari ini. Kemudian selesai pembindasan konsep longgar konsep yang goyah di meja pembangkang dan hujah-hujah pincang mereka. Jadi saya kira rangkumannya pada hari ini, meja pembangkang tidak pun menjawab usul SMJ noktah bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik. Kerana apa? Mereka tidak pun menafikan bahawa ada unjuran positif daripada pelaksanaan SMJ ini terhadap pembangunan Sabah. Sebelum itu, silakan satu. Tak ada. Okey, saya kira tak ada. Saya bergerak terus kepada pengukuhan kes di meja kami. Pada hari ini, di meja kerajaan kami katakan SMJ noktah bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik melihatkan kepada apa? Melihatkan kepada unjuran positif SMJ terhadap pembangunan Sabah. Pada hari ini dan pada hari ini pembangkang juga gagal untuk menjawab beban bukti yang kami nyatakan. Kedua beban bukti yang kami nyatakan adalah untuk membuktikan bahawa SMJ ini hanyalah sekadar janji manis yang menguntungkan ahli politik. Tidak pun ditunjukkan sama sekali. Dan yang kedua, kami minta mereka untuk menafikan kapasiti SMJ sebagai hala tuju Sabah. Itu juga tidak dijawab. Jadi saya kira itulah kegagalan pihak pembangkang pada hari ini. Kemudian 3 hujah kami bawakan pada hari ini iaitu pertumbuhan sektor ekonomi yang memberangsangkan,
rentak pembangunan modal insan yang progresif, dan yang ketiga penambahbaikan jalinan infrastruktur. Saya yakin dan pasti melalui tiga hujah ini kami telah tunjukkan bahawa ada unjuran positif melalui Sabah Maju Jaya ini terhadap pembangunan Sabah. Jadi rangkumannya pada hari ini, pembawaan di meja kerajaan amat mudah. Kami tunjukkan ada unjuran positif melalui pelaksanaan SMJ ini terhadap pembangunan Sabah, dan kami ukur kiblat pembangunan ini apabila adanya pelan yang menyeluruh dan pelaksanaan yang menunjukkan unjuran positif. Pada hari ini, itu yang kami tunjukkan, itu yang kami bawakan. Jadi saya yakin dan pasti usul pada hari ini SMJ noktah bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik wajar diterima Dewan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama. Bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam persidangan buat seisi Dewan Bersidang. Tuan Yang Dipertua Dewan, usul pada hari ini SMJ nokta bertindih kiblat pembangunan bukan retorik politik warga Dewan sekalian. Hari ini kami di perwakilan pembangkang percaya bahawa SMJ nokta bertindih bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik warga Dewan sekalian. Hari ini apabila kita betul-betul nak mengkiblatkan sesuatu pembangunan dalam negeri Sabah, kita sepatutnya tunjukkan progres-progres yang mencadang dalam isi Dewan pada hari ini warga Dewan. Maafkan saya, kita terus kepada pertikaian pertama mereka di perwakilan kerajaan pada hari ini. Masalah pertama mereka di perwakilan kerajaan yang pada hari ini dapat kita lihat seisi Dewan. Apabila mereka mentakrifkan perkataan kiblat, kata mereka kiblat pembangunan ini mereka konklusikan sebagai apabila mereka melihat unjuran positif yang terjadi dalam SMJ ini warga Dewan. Walhal unjuran positif pada hari ini mereka bawakan cumalah bernilai 0.1% sahaja warga Dewan sekalian. Anda tahu ataupun tidak, Sabah Maju Jaya ini sudah ditakrifkan dan sudah diwartakan sudah 1 tahun 5 bulan warga Dewan sekalian. Maka saya kira kalau anda pada hari ini hendak membawakan peratusan sekecil begini sebagai satu progres anda dalam menjelang 5 tahun lagi penghabisan pelan ini, saya kira anda pada hari ini sangat tidak adil dan anda merupakan satu kerajaan yang lemah. Kerana jika anda betul-betul nak mencapai objektif 2021 sehingga objektif 2025 itu dan anda nyatakan bahawa SMJ ini sebagai kiblat pembangunan anda, saya kira Sabah sudah pasti tidak akan maju jaya menjelang 2025 warga Dewan sekalian. Apabila anda telusuri dengan lebih dalam, sebenarnya pelan yang anda bawakan pada hari ini julat masanya hanya kepada 5 tahun warga Dewan. Anda yang takrifkan sendiri daripada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Ini bukan satu pelan 50 tahun warga Dewan. Ia satu pelan 5 tahun. Bagaimana dengan persentage dengan izin Tuan Yang Dipertua 0.1% ini Anda dapat menjamin keberjayaan dan Anda dapat mentakrifkan SMJ ini sebagai kiblat pembangunan buat negeri Sabah. Saya sedih selaku warga anak kelahiran negeri Sabah ini warga Dewan sekalian. Dan seterusnya, pendefinisian mereka tentang retorik politik pada hari ini digelapkan warga Dewan. Kerana jika kita dengar betul-betul, seawal daripada pendefinisian status quo lagi hari ini mereka telah bersetuju menyatakan kepada kita seisi Dewan bahawa SMJ ini sebenarnya merupakan manifestasi daripada gerakan rakyat Sabah warga Dewan sekalian. Yang mana pada PRU negeri Sabah pada sebelum ini, ia adalah merupakan manifestasi yang dibawakan oleh parti politik GRS ini kepada negeri Sabah warga Dewan. Dan apabila mereka telah menang, mereka mentakrifkan GRS ini sebagai satu plan pembangunan negeri Sabah. Tapi
kita tidak boleh kata ia kiblat pembangunan. Kerana apabila kita melihatkan pada tempoh masa 2021 sehingga tempoh masa 2025 itu tidak adil dan tidak sepatutnya untuk Anda katakan ia sebagai kiblat pembangunan. Melihatkan kepada progres setelah setahun 5 bulan sejak pelancarannya, baru ada 0.1% warga dewan. Sepatutnya kalau Anda betul-betul nak kira SMJ ini sebagai kiblat pembangunan, Anda patutnya sudah ada 25% progres dan improvisasi warga dewan sekalian. Sebelum saya masuk kepada masalah seterusnya, sila. Yang Berhormat, pertama sekali, adakah maklumat Yang Berhormat pada hari ini maksudnya ada SMJ ni terus membangun Sabah tu? Kemudian yang kedua, buktikan kepada kami apa manfaat SMJ ni kepada ahli politik. Yang Berhormat, saya fahamlah SMJ ini memang pelan pembangunan, tapi Anda rasa Anda dapat capai kan dengan improvement, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, dengan penambahbaikan sebanyak 0.1% dalam masa 1 tahun 5 bulan semenjak pelancarannya. Adakah Anda yakin dan Anda percaya Anda boleh takrifkan SMJ ini sebagai kiblat pembangunan buat negeri Sabah? Saya kira tidak, warga dewan sekalian. Kerana apabila kita melihatkan kepada masalah mereka seterusnya, bercerita tentang retorik politik pada hari ini mereka gelapkan. Kerana sebenarnya mereka tahu bahawa SMJ hari ini, mereka nak katakan SMJ itu sebagai kiblat. Mereka tahu sebenarnya yang mencadangkan SMJ ini sendiri adalah berdasarkan daripada parti-parti politik sendiri, warga dewan sekalian. Tanpa SMJ, dalam SMJ ini, parti-parti politik akan berusaha untuk mentakrifkan SMJ ini sebagai gula-gula mereka kepada kerajaan dan kepada negeri Sabah itu sendiri, warga dewan sekalian. Saya bagi satu contoh. Hari ini kita memang ada sambutan besar-besaran setahun selepas adanya SMJ. Namun, apakah progres yang Anda lihat sejak 1 tahun 5 bulan pelaksanaan SMJ pada hari ini? Saya kira 0.1% itu bukanlah satu progres, bukanlah satu improvisasi yang sangat bagus dalam kita nak mencapai tempoh 5 tahun SMJ ini yang sepatutnya telah selesai pada tahun 2025. Saya rasa itu bukan satu contoh yang baik, warga dewan sekalian. Dan terus kepada penghujahan mereka yang pertama, bercerita tentang pertumbuhan sektor ekonomi yang memberangsakan. Saya kira pada hari ini contoh hala tujuh sektor yang diberi oleh Perdana Menteri pada hari ini sebenarnya hanya janji manis. Sebab apabila kita melihatkan kepada capaian, kepada improvisasi Sabah Maju Jaya setelah setahun 5 bulan setelah dilaksanakan, Anda rasa kita dapat capai ataupun tidak demi Sabah ini untuk kita lebih maju ke hadapan warga dewan? Dan seterusnya, hujah kedua mereka bercerita tentang langkah pembangunan modal insan yang positif, bercerita tentang bantuan budi IPT, dan bercerita tentang rumah PPRT yang diberikan. Warga dewan sekalian, saya nak beritahulah kepada Anda, bantuan budi IPT ini dan rumah PPRT ini sebenarnya sudah wujud sebelum SMJ, warga dewan sekalian. Jadi saya kira ini hanyalah penjenamaan semula, diguna pakai sebagai retorik politik oleh ahli-ahli politik pada hari ini, warga dewan sekalian. Jadi kita perlu tolak hujah itu mentah-mentah. Dan seterusnya, penambahbaikan jaringan infrastruktur. Mereka kata ada penambahbaikan projek-projek dan mereka nyatakan 105 projek. Dalam 105 projek yang telah dicadangkan ini, saya nak tanyalah berapa banyak yang sudah siap. Kalau sekadar banyak projek tapi progresnya hanya 0.1% secara keseluruhan, di mana sebenarnya hala 7 SMJ yang nak berakhir pada tahun 2025 ini? Saya rasa kita tidak boleh untuk bersetuju juga dengan usul ini, warga dewan. Dan pada hari ini kami lebih mendepani usul sebab kami membawakan SMJ Nokta 2 bertindih bukan kiblat pembangunan tetapi retorik politik, kerana kami melihatkan kepada kes kami gula-gula politik. Yang pertama bercerita tentang pertanian, perindustrian, pelancongan, yang kedua modal insan, dan ketiga jaringan infrastruktur. Itu sahaja daripada saya. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli Yang Berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi pengulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan pengulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan pengulungan. Tiba kita di sesi penggulungan, sesi aman tanpa izin laluan. Warga dewan sekalian, pada hari ini suka untuk sejernihkan yang keruh dalam perdebatan kita pada hari ini. Usul SMJ, kiblat pembangunan bukan retorik politik. Di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini kami percaya SMJ bukan kiblat pembangunan
tetapi retorik politik melihatkan kepada kes kami SMJ sebagai gula-gula politik. Warga Dewan sekalian, mari kita analisis apa sebenarnya pembawaan kerajaan pada hari ini. Pertama, bangkit kerajaan sebentar tadi menceritakan kepada isi Dewan tentang bagaimana kiblat pada hari ini mereka ukur dengan adanya plan yang menyeluruh dan ada pelaksanaan progres ini warga Dewan sekalian. Namun dalam penceritaan pendefinisian mereka kata cukup 0,5%, kita kata inilah progres, mampu kita capai 5 tahun. Hebat mereka kata tentang perkara ini, tiba-tiba kita boleh kata perkara ini kiblat pembangunan warga Dewan sekalian. Itu pertikaian di perwakilan pembangkang. Namun dari pertama hingga terakhir tiada jawaban. Itu yang kami tuntut. Mohon dalam penggulungan nanti ada ya jawabannya. Dan kita lihat kes perwakilan pihak kerajaan pada hari ini mereka bawakan tentang peningkatan progres dan plan yang menyeluruh. Dalam hujah mereka tentang pertumbuhan sektor ekonomi yang merangsang, langkah pembangunan modal insan dan penambahbaikan jaringan infrastruktur. Namun warga Dewan sekalian, dalam penghujahan mereka pada hari ini, mereka ceritakan tentang adanya usaha dengan adanya progres yang cukup kita lihat hanya di bawah 1% warga Dewan sekalian. Namun sadar ataupun tidak sadar, SMJ ini pelan 5 tahun yang kita ingin capai 2025. Bukan 2050. Itu perwakilan pihak kerajaan perlu faham. Karena apa? Karena dari sinilah kita dapat lihat adakah SMJ ini kiblat pembangunan ataupun retorik politik warga Dewan sekalian. Kita lihat di perwakilan pihak pembangkang pada hari ini kami ceritakan melihatkan kepada SMJ sekadar gula-gula politik. Yang pertama kami bercerita tentang pertanian, perindustrian dan pelancongan. Yang kedua, modal insan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Kami ceritakan dalam hujah bagaimana pada hari ini progres yang tidak selaras dengan matlamat warga Dewan sekalian. Karena yang kita ingin capai pada tahun 2025 kami cerita bagaimana progres pada hari ini hanya mencapai di tahap yang paling minimum warga Dewan sekalian. Yang kita ingin capai 2025 sekurang-kurangnya hanya berbaki 2 tahun lagi 50% kita sudah capai. Namun dalam penceritaan hujah mereka tidak dapat mereka buktikan pada hari ini. Timbang tara perdebatan kita, perwakilan pihak kerajaan memberikan beban bukti kepada kami. Yang pertama, tunjukkan bagaimana SMJ ini menguntungkan politik. Kami ceritakan dalam penghujahan kami, dalam rangkuman kami ceritakan bagaimana SMJ pada hari ini sekadar retorik politik saja warga Dewan sekalian. Bagaimana mereka ceritakan juga, mereka tuntut kegagalan kapasiti SMJ ini untuk kami buktikan. Kami tunjukkan peningkatan memang ada, kami tak nafikan. Namun, cukupkah peningkatan itu untuk kita capai 2025? Tidak warga Dewan sekalian. Namun, dan akhirnya pada hari ini pihak kerajaan gagal untuk menceritakan usul ini secara keseluruhan. Mereka mengkaburkan retorik politik ini. Yang kami tuntut, kita ceritakan SMJ ini warga Dewan sekalian. Karena apa? SMJ ini bukan kiblat pembangunan, tetapi retorik politik warga Dewan sekalian melihatkan kepada SMJ sebagai gula-gula politik. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi pengulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan pengulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Tes. Dengar tak? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi kita dalam arena penggulungan tenang tanpa izin laluan. Baiklah, hari ini kita mulakan dahulu rumusan terhadap pembawaan meja pembangkang hadirin sekalian. Baiklah, pertikaian agung mereka dari bangkit yang pertama sehingga duduk yang ketiga, mereka hanya mempersoalkan, mempertikaikan berkenaan 0.1% yang kami katakan. Ini yang kita kata masalah pendengaran dari perwakilan sana. Kerana apa? Kami bukan kata ada 0.1% daripada keseluruhan pencapaian SMJ itu sendiri. Kerana apa? Bangkit yang amat berhormat Perdana Menteri, beliau sudah ceritakan kepada seisi Dewan, kata beliau, walaupun hanya 0.1% kita dapat daripada unjuran positif ini, itu yang kita tunjuk. Ia boleh mampu untuk jadi kiblat pembangunan kepada rakyat Sabah. Dan bagi SMJ itu sendiri, bukan kita nak capai 0.1% sahaja hadirin sekalian. Kita nak ukur walaupun ada 0.1%, itu yang tunjuk yang menjadi sebagai kiblat pembangunan. Seterusnya, apabila kami tanya kepada mereka,
Beban bukti kami tanya dari awal hingga yang ketiga langsung tak ditunjukkan. Sepatutnya sebagai pembangkang yang baik, mereka berani untuk bersemuka dengan kami dan tunjukkan manfaat yang dapat manfaat yang diberi kepada ahli politik kalau benarlah SMJ ini hanya retorik politik. Langsung mereka tidak tunjuk kepada seisi Dewan. Baiklah, seterusnya apabila rasional yang mereka bawakan, kata mereka SMJ ini hanya gula-gula politik. Tetapi mereka yang cuba untuk gula-gulakan seisi Dewan. Kerana apa? Ini bukan gula-gula politik, hadirin dan hadirat sekalian. Bangkit yang pertama sehingga duduk yang ketiga hanya menceritakan masalah di Sabah. Kerana apa? Masalah-masalah mereka ini sudah lama sebelum wujudnya SMJ itu sendiri. Itulah kerana kita perkenalkan SMJ untuk menjadi sinar harapan kepada rakyat Sabah dan menjadi kiblat pembangunan dari segi sosial, ekonomi dan fizikal sendiri, hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya kita lihat pula hujah-hujah kerajaan pembangkang pada hari ini hanyalah hujah spekulasi sahaja, hadirin sekalian. Kerana apa? Bangkit yang pertama sehingga yang ketiga seperti yang saya katakan, ceritakan masalah lama di Sabah. Sebab itu kita adanya SMJ yang akan memperbaharui, akan memperkasakan rakyat untuk mencapai Sabah maju jaya itu sendiri, hadirin dan hadirat sekalian. Selesai kita lihat pembawaan pincang meja pembangkang yang lari daripada kiblat perdebatan, kita lihat pula pembawaan kerajaan cantik yang lebih relevan pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, pada hari ini kami tunjuk kepada seisi Dewan ini bagaimana SMJ ini mampu untuk menjadi kiblat pembangunan bukannya retorik politik. Kerana apa? Kita tidak nampak langsung bagaimana SMJ ini boleh menjadi retorik politik. Ada janji-janji yang telah diperkenalkan, yang telah dijanjikan dalam SMJ itu sendiri, tapi ia bukan janji kosong yang cakap tak serupa bikin, yang hanya menanam tebu di tepi bibir. Kenapa? Walaupun baru tahun pertama SMJ ini diperkenalkan, kita lihat bagaimana pelaksanaan dia telah mencapai, walaupun dalam tahun pertama banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat Sabah sendiri. Hujah pertama kami sudah tunjukkan kepada isi Dewan bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi yang memberangsangkan. Yang kedua, kami tunjuk rentak pembangunan moda insan yang progresif. Dan yang ketiga, penambahbaikan jalinan infrastruktur. Rangkuman daripada ketiga-tiga hujah. Kami tunjuk ada unjuran positif, ada pembuktian, ada pelaksanaan. Itu yang kita nak capai. Itu yang kita lihat sebagai kiblat pembangunan, bukannya retorik politik. Baiklah, timbang tara hari ini mudah. Hadirin, kalau benarlah SMJ ini retorik politik, pembawaan meja pembangkang pada tunjukkan kepada kita manfaat yang ahli politik dapat kalau SMJ ini sekadar retorik politik. Berbeza dengan kami tunjukkan kepada seisi Dewan bagaimana ujuran positif yang merangkumi keseluruhan di Sabah menjadi kiblat pembangunan daripada SMJ itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan berakhirnya ucapan pengulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli Yang Berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Ahli Yang Berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Sekarang saya akan masukkan para hakim ke dalam bilik hakim yang membuat keputusan.
Malabis adalah daripada singkatan I. Malabis I itu adalah daripada Islamik. Malabis itu daripada perkataan Arab yang bermaksud pakaian. Jadi kita nak kata bahawa company ini kita menawarkan percetakan ataupun custom-made pakaian berkonsepkan syariah. Alhamdulillah, setakat ini Malabis mencapai 3,000 hingga 5,000 helai setiap bulan. Tetapi insya-Allah kami punya target next adalah kami mencapai hingga 10,000 untuk satu bulan. Produk kami walaupun kami berada di Keningau, di pedalaman, tetapi kami mendapat sambutan dari seluruh Malaysia. Produk terlaris kami yang sangat-sangat tinggi permintaan adalah produk dari servis sublimation lah. Malabis adalah daripada singkatan I. Malabis I itu adalah daripada Islamik. Malabis itu daripada perkataan Arab yang bermaksud pakaian. Jadi kita nak kata bahawa company ini kita menawarkan percetakan ataupun custom-made pakaian berkonsepkan syariah. Alhamdulillah, setakat ini Malabis mencapai 3,000 hingga 5,000 helai setiap bulan. Tetapi insya-Allah kami punya target next adalah kami mencapai hingga 10,000 untuk satu bulan. Produk kami walaupun kami berada di Keningau, di pedalaman, tetapi kami mendapat sambutan dari seluruh Malaysia. Produk terlaris kami yang sangat-sangat tinggi permintaan adalah produk dari servis sublimation lah.
boleh daya penting adalah kemampanan fiskal. Keupayaan kita untuk meningkatkan perbelanjaan bagi faedah rakyat akan bergantung kepada hasil kemampanan hasil negeri. Atas sebab itu, antara fokus hala tuju adalah untuk meningkatkan hasil negeri melalui pelbagai pendekatan termasuk strategi percukaian. Sebagaimana yang telah diumumkan, kita telah melakar sejarah baharu dengan kutipan hasil tertinggi negeri bagi tahun 2021. Pertama kali sejak merdeka, kita berjaya menembusi angka 5 bilion ringgit Malaysia dengan jumlah keseluruhan kutipan bagi tahun keuangan berakhir pada 31 Disember 2021 ialah 5,449 bilion ringgit. Sungguh pun mencabar, kita akan terus berusaha untuk memastikan momentum ini dapat dikekalkan. Marilah kita meletakkan kepentingan besar tanah air melebihi segala kepentingan lain. Kita pasti ada perbezaan, namun biarlah kita melihat dan mencari kepada titik persamaan. Sungguh pun kita tidur lain-lain bantal, lain-lain bilik dan mungkin lain-lain rumah. Namun yang pasti bumi tempat dipijak tetap sama. Sabah, tanah air tercinta. Dan saya yakin kita punya mimpi yang sama, hasrat dan cita-cita yang serupa, yaitu ingin melihat negeri Sabah yang lebih maju dan berjaya, aman dan makmur dalam Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diminta semua hakim dan pendebat untuk membuka kamera. Seterusnya, saya mempersilakan panel hakim untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan ini. Para peserta dan hakim diminta untuk membuka kamera bagi sesi komentar dan keputusan. Okey, saya mulakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Hakim dan saya hakim ketiga untuk sesi kali ini. Pertama sekali saya nak tegur kepada kerajaan. Boleh dengar saya? Okey. Nak tegur kepada kerajaan. Bagus untuk kamu letakkan landasan macam mana kita nak kira positifnya progres pembangunan dekat Sabah selepas SMJ dilaksanakan. Dia jadi tak bagus bila dia jadi terlampau apa kita panggil tu mustahil untuk dibuktikan. Ataupun seolah-olah macam nampak sangat kita nak bias dekat diri kita. Macam yang kamu cakap, walaupun 0.01% pun dikira sebagai pembangunan yang positif. Bagi saya, benda tu tak patutlah dibawa dalam debat dan tak baguslah untuk pihak lawan juga. In the end, dia akan buka ruang kepada pembangkang untuk bantai pembawaan kerajaan, which is apa yang pembangkang buat tadi. Ketua pembangkang ada sebut pasal benda tu tadi, dia ada tegur, dan untuk next round jangan lagi buat macam itulah sebab nanti dia akan makan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tegur pada pembangkang. Pembangkang, kalau dilihat tadi pembawaan kamu sebenarnya dia mencapar-capar. Dari 3 pembawaan daripada meja pembangkang.
Yang pertama, SMJ ini hanya penjenamaan baharu. Kedua, SMJ ini hanya gula-gula politik. Dan juga yang ketiga, hujah kamu semua adalah SMJ ini seolah-olah pembangunan daripada kerajaan yang tak habis-habis ataupun kerajaan tak buat kerja sampai habis. So, dia ada 3 pencambahan pembawaan dan hati-hatilah kalau dapat kerajaan yang baik, kerajaan yang akan attack ataupun serang kamu punya pembawaan, dia akan cakap pembangkang tak konsisten, pembangkang pembawaan bercapah-capah, pembangkang ni tak buktikan satu benda pun dalam Dewan Perdebatan. Okay, but in the end, kita akan tengok pada kalau kerajaan sebut benda tu, kerajaan akan dapat kredit lah. Kalau pembangkang sebut benda tu, pembangkang juga akan dikreditkan kepada perkara tersebut lah. Okey, dan juga yang terakhir sekali adalah pada saya kira dalam debat ni tak ada siapa pun yang cakap pasal kiblat tu sendiri. Kiblat pembangunan bukan retorik politik. Dia berbalik pula kepada pendefinisian lah. Kiblat ni macam mana? Macam mana kita nak tengok kiblat ni hala tuju. SMJ ni dia ada dasar dia untuk kita membangunkan negeri Sabah. Dia bukannya hanya sekadar retorik politik, untuk ahli politik ni gunakan untuk diri dia sendiri. Pembawaan tu tadi tak berapa jelas dibawa oleh meja kerajaan dan juga pembangkang yang akhirnya dia mempengaruhi debat ni sendirilah. Tapi overall, saya boleh puji definisi kerajaan. Saya rasa dia jelas, cumanya agak lompong sini dan sana. Dia akan boleh untuk diperbaiki kalau banyak latihan dan juga lepas kamu dah ada banyak pengalaman nantilah. Okey, dan saya rasa dia adalah perdebatan yang okey, yang baik, tapi banyak juga ruang improvement yang perlu untuk kamu lakukan. So itu sahaja komen daripada saya. Komen Hakim yang kedua pula. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya dan tahniah kepada semua pendebat UiTM KK dan juga UMT. Saya cuma nak tambah apa yang disebut oleh sahabat saya. Apabila untuk anda menjadi sesi perdebatan kita bertambah bagus, anda kedua-dua pihak mesti memulakan bukaan kes yang, dan saya tengok bukaan kes anda masih lagi perlu diperbaiki. Cara nak perbaikilah, anda mesti banyak membaca. Anda mesti menguasai konten apa yang anda nak debatkan. Barulah anda boleh membuka kes itu sebaik mungkin. Baik, yang kedua ialah saya nak tegur pihak pembangkang. Anda tidak membuat celahan kepada 2 sesi perbahasan tadi. Apabila TPM dan juga Menteri Satu mengemukakan hujah, saya tahu anda angkat tangan untuk membuat celahan. Tapi bila diberi peluang untuk mencelah, anda tidak mencelah. Anda mesti alert sebagai pendebat. Yang ketiga ialah, kita berdebat ni masanya terhad. 7 minit, 6 minit, 6 minit. Jangan habiskan masa duduk sebut sidang warga dewan, para hadirin, alamak. Jadi perkara-perkara ni harus diperbaiki supaya kita punya value debat Piala Ketua Menteri Sabah ini setanding dengan debat diraja, dengan debat SPRN, debat alam sekitar. Maaf kalau cikgu, saya bahasakan diri saya cikgu tegur anda. Anda anggaplah, saya anggap anda sebagai anak-anak murid saya. Cikgu tegur anda sebab anda mahasiswa, mahasiswi, bukan pelajar sekolah. Jadi cikgu sangat berharap supaya anda belajar sesuatu, menangkanlah adat pertandingan dan jangan rasa serik. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada kedua hakim yang memberikan komen sebentar tadi. Saya bersetuju dengan kedua hakim. Semua boleh dengar? Jelas ke suara saya? Jelas ke semuanya? Jelas. Okay. Ya, pendebat ni dia senyap ni, dia yang tak dengar. Mereka dengar tu. Jelas. Mereka dengar. So dia pendebat ni dia memang suka macam tu. Okay. Alright.
Saya bersetuju dengan kedua hakim. Bila melihat dah pusingan keempat, after pusingan keempat, banyak kupasan isu yang anda dah buat semalam, 3 pusingan mengenai Sabah. Dan bila usul SMJ kiblat pembangunan bukan retorik politik, ada 2 perkara yang penting. Satu, melihat bagaimana pembangunan itu dinaikkan, dimajukan sewajarnya. Kedua, melihat adakah ia retorik pada politik ataupun tidak. Okey. Sama ada pembangunan dia retorik atau tidak pada politik, pembangunan itu berlangsung atau tidak, perlu ditunjukkan. Maka perlu tunjukkan pembangunan tu wujud je, tapi sekadar retorik politik, tidak seperti apa yang diwar-warkan. Tak nampak, kita tak nampak pertembungan itu berlangsung antara kedua-dua pasukan. Okey, sama daripada pihak UNT ataupun UiTM Sabah. So saya rasa isu tentang Sabah Maju Jaya ni daripada semalam dah ada. So ada beberapa kupasan yang sebenarnya boleh diambil dan boleh dibentangkan dalam kes dengan baik. Ini saya rasa pendapat-pendapat sekarang perlu banyak seperti mana kata Prof Abdullah tadi, kata Dr. Abdullah tadi, perlu ada konten, perlu banyak membaca, perlu banyak mengetahui isu semasa supaya tidak ada lambakan fakta. Okay? Bila ada lambakan fakta, bila awak Google semua benda, awak dapat fakta, awak lambakan, ia tidak menyokong hujah anda. Lambakan fakta bukan menyokong hujah anda. Fakta yang anda dapat, anda perlu menunjukkan analisis, okay? Dan akhirnya anda kena simpulkan atas perkara-perkara ini, jelas menunjukkan keadaan apa yang berlaku, suasana itu wajar ataupun tidak, dan benda itu ke arah ataupun tidak dengan isu perdebatan. Faham ya? Jadi saya suka nasihatkan para pendebat, terutama pendebat muda sekarang, masalah kebanyakan pendebat sekarang adalah cuba mendapatkan fakta yang banyak tapi tidak membaca dengan lebih mendalam. So bila anda sekadar melihat atas tajuk ataupun membaca sekadar atas dua frasa ayat, tidak memahami apa keadaan sebenar, agak sukar sebenarnya untuk anda menganalisis keadaan semasa untuk anda kaitkan dengan hujah. Okay, alright. Jadi saya rasa komen hakim tadi sudah semoga dapat membantu adik-adik sekalian untuk pusingan yang terakhir di pusingan kelima nanti. Okay, jadi saya umumkan keputusannya. Usul SMJ kiblat pembangunan bukan retorik politik bagi pertandingan debat Piala Perdana Menteri Sabah 2022 di pusingan keempat sidang 10, pertemuan antara Kerajaan Universiti Malaysia Terengganu UMT dan juga Pembangkang Universiti Teknologi Mara Sabah UiTM Sabah. Pendebat terbaik diberikan kepada Adik Nur Quratul Widina, Timbalan Perdana Menteri daripada UMT, dengan juri 3-0, margin 1, SMJ kiblat pembangunan bukan retorik politik adalah diterima. Dan yang diucapkan kepada UMT dan juga UiTM Sabah di atas perdebatan yang baik pada hari ini. Terima kasih pada semua pendebat, Tuan Yang di-Pertuan Dewan dan juga para hakim. Maafkan saya Ketua Hakim, boleh ulang semula keputusan? Keputusannya juri 3-0, margin 1, usul diterima. Kemenangan kepada pihak kerajaan. Dapat ke YDP? Dapat. Terima kasih Ketua Hakim. Saya ulang. Keputusan pusingan 4, sidang 10, usul diterima, margin 1, juri 3-0. Pendapat terbaik, Timbalan Perdana Menteri Nur Quratu Widiana binti Muhammad Saufi daripada UMT. Betul? Betul. Terima kasih para hakim atas komentar dan keputusan sebentar tadi. Saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar lagi sesi fotografi secara maya serta sesi temu ramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.